kepada asas syariah, di mana dalam asas syariah ni dia ada 4: ibadat, muamalat, munakahat dan juga jenayah. So tapi hari ni kita akan fokus kepada 2 saja, ibadah dan muamalat. Dan semalam saya dah bagi task kepada setiap kumpulan untuk bentang berkaitan dengan ibadat dan juga muamalah lah. So kita terus kepada kumpulan pertama yang buat ibadat ibadat khusus dan juga ibadat umum. Boleh? Boleh? Siapa kumpulan pertama? Saya. Okey. Boleh buka kamera masa bentang. Saya nak tengok siapa yang bentang. Semua sekali 4 orang Ya, 4 orang. Okey, jap. Nampak Sasa? Nampak. Okey, jap. Saya tunggu saya punya team dulu sebab kat kamera. Okey. Tim awak pergi mana? Tak tahu. Tak tahu. Ada. Okay. Ada Tazah. Allah. Ya. Kenapa? Nak pergi tandas Okey. Boleh. Tak bersedia lagi nak buka kamera. Okey, kita touch-up dulu, letak maskara sikit-sikit. Maskara. Rambut ke sini sikit. Pakai blusher. Pakai blusher sikit. Mana seorang lagi? Baru saya nak kenal lah Izham, Miro, Saya baru sarapan ni. Belum sarapan? Tak apa. Tak tidur lagi Sasa daripada semalam. Tak tidur? Amboi. Tak lena tidur. Buat slide. Ya ke main slide tu main game ni. Oh, pandai kata buat slide saya. Saya tunggu Zaid dulu. Okey, tunggu seorang lagi. Mana Zaid? Ada lagi yang tak hantar tunjuk cara B Tunjuk cara A pun ada seorang lagi tak hantar. Hello. Mana Zaid? Zaid. Zaid buka kamera Zaid. Saya tukar kat phone je Okey. Kat laptop tak boleh. Ikatkan plekat elok-elok, nanti kata londeh pula. Semua memang tadi tidur atas katil ke apa? Semua dalam dekat betul-betul dekat katil semua ni. Sebelah Dalam kan? bilik. Sebelah katil. Izham ada ni. Kerusi gamer tu. Memang gamer hebat ni. Tak ada. Power pun tahu. Oh, power. Streamer. Tengok kerusi saja. Orang kayangan ni. Dah. Kluster kayangan ni. Rezeki lebih. Oh, ni Zaid. Zaid tak ada ni Zaid. Tak ada kerusi gamer macam Izham. Ada? Oh, sama. Okey. Kita mulakan Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Fazizan Merul Talib. Nombor metik 25 DDT 20F2048. Iringi dengan Ahmad Zaid Syami bin Fazil. Dan nombor metiknya 25 DDT 20F2032. Bersama dengan Dain Amirul Arif bin Yahya 25 DDT 20F2039. Okey. Dan Amirul Irfan bin Muhammad Kamal Arifin 25 DDT 20F2029. Okey, tajuk kita orang adalah ibadah dalam Islam. Okey. Untuk ibadah dalam Islam, pengertian ibadah adalah berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud merendah diri, tunduk, patuh, taat dan menghina diri kepada orang lain. Okay, dia ada 2 kategori. Satu menurut istilah syarak adalah taat, patuh dan merendah diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Okay, yang kedua adalah mengikut peraturan dan suruhan Allah sebagaimanapun ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, bagi istilah syarak adalah hendaklah dilakukan secara berterusan setiap masa hingga ke akhir hayat. Dari segi istilah agama pula, dia bererti tindakan menurut dan mengikat diri dengan sepenuhnya kepada segala perkara-perkara yang diistiriatkan oleh Allah dan disuruh oleh para rasul. Untuk yang terakhir adalah tidak kira sama ada ia berbentuk suruhan ataupun larangan. Okay, yang sebenarnya saya pas kepada siapa punya tu? Kau? Miro. Assalamualaikum.
bahagian ibadah asas. Ibadah asas ialah merupakan fardu ain yang merangkumi soal-soal akidah seperti rukun iman. Lepas tu dia merupakan amalan wajib yang perlu ditunaikan oleh setiap orang Islam. Antara contoh ibadah asas, solat, puasa, zakat, haji dan lain-lain lah. So kita ambil sebagai contoh solat. Solat ni merupakan ibadah asas yang utama. Lepas tu dia banyak kesan lah, banyak kebaikan kalau macam dia boleh mendidik arah jiwa manusia dan mempunyai banyak hikmah jika dilakukan dengan sempurna. Lepas tu orang yang melakukan solat ni boleh dapat ketenangan dan senang dapat rezeki semua. Lepas tu solat yang dilakukan secara berterusan akan menghubungkan hamba dengan Allah secara langsung dan pada setiap masa. Okay, seterusnya saya bagi ke kawan saya. Okey, untuk pembahagian ibadah umum ada 3, iaitu ibadah badaniyah, tubuh badan seperti sembahyang, menolong orang dalam kesusahan dan lain-lain. Kedua, ibadah maliyah, harta benda seperti zakat, memberi sedekah, derma dan lain-lain. Ketiga, ibadah qalbiyah, hati seperti baik, ikhlas, tidak hasad dengki dan lain-lain. Salah pakai mic. Kesimpulannya, sesungguhnya ibadah di dalam Islam tidak hanya terbatas kepada solat, zakat, puasa, haji, berzikir, berdoa dan beristighfar. Sebagaimana yang kita fahami oleh setengah golongan di kalangan umat Islam. Kebanyakan mereka dia menyangka bahawa bila dorang ni tunaikan perkara-perkara yang fardu, dorang sempurnakan segala hak Allah dan kewajipan ubaidah terhadapnya. Maksud ubaidah adalah ibadah. Secara khususnya kita dapat faham yang maksud ubaidah ni dia pengabdian kepada Allah. Ubaidah ke ubudiyah tu? Ubudiyah. Ubudiyah. Oh, okey. Ah. Sorry. Maafkan saya. Okey. Ubudiyah. Okay. Ubudiyah. Okey, sebenarnya kewajipan yang ni, kewajipan yang besar dan rukun-rukun asas ni, walau bagaimanapun tinggi kedudukan dia. Sebagaimana tuntutan kepada Allah. Okey, kewajipan ni adalah tiang-tiang utama bagi mengasaskan dasar-dasar ubudiyah manusia kepada Allah. Ubudiyah tu apa maksud ubudiyah? Ubudiyah itu adalah berunsurkan ketuhanan ya. Mengabdikan. Ya, betul. Okey, mana tadi? Okey. Okey, manusia ni dia telah dijadikan Allah dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Oleh itu, tujuan ini hanya dapat dilaksanakan oleh manusia sekiranya ruang ibadah cukup luas dan meliputi seluruh urusan kehidupan manusia itu sendiri. Contohnya macam kita ni beribadah untuk kerana Allah Ta'ala. Macam tu. Dah. Dah. Banyak nak goreng tak ni. Dia beria-beria dia kata dia tak sampai tak tidur. Padahal satu slide je dia bentangnya. Berdoa lebih ni. Okey, terima kasih kepada kumpulan pertama. Satu pembentangan yang baik. Cuma ibadah ni ibadah khusus tadi. Ibadah khusus dia sebenarnya ada 2. Satu fardu ain, satu fardu kifayah. Fardu ain adalah wajib kita buat. Kalau kita tak buat, berdosa. Itu fardu ain. Wajib ke atas setiap umat Islam. Dalam fardu kifayah, sebahagian dah buat, maka terlepas sebahagian lain. Contohnya awak belajar IT.
awak belajar IT, maka awak belajar mengenai teknologi maklumat. So terlepas pada umat Islam yang lain. Umat Islam yang lain tak belajar pun tak apa. Itu fardu kifayah. Contohnya solat jenazah dalam satu taman, satu kampung tu tidak ada orang yang belajar mengenai menguruskan solat jenazah. Maka satu kampung akan menanggung dosa. So faham tu? Boleh? Okey, terima kasih kepada kumpulan pertama. Seterusnya, kumpulan Terima kasih seterusnya. Azhar. Okey. Okey, jangan tidur balik Tak. Naik tanah jap. Okey. Kumpulan 2. Kumpulan 2, ibadat 2, pengertian haji dan umrah. Saya. Okey. Siapa? Hafizan, Solihin, Hasrul Kunizam, Izul Haziq. Mana? Sekejap. Okey. Sebenarnya kita punya topik ni terlalu luas sebenarnya. Ibadat ni ada solat, puasa tu saya tak ambil lah. Nanti minggu depan ada rakan awak bentang untuk puasa kan. So saya tak ambil yang tu. Kita terus kepada haji. Okey, Hafizan ada. Siapa mana lagi? Solihin, mana Solihin? Hasrukun Nizam. Izul Haziq. Solihin ada. Izul Haziq. Mana Izul Haziq? Saya. Mana saya tak nampak Sekejap. muka. Okey. Lain Lain tak okey. Ke pakai maskara dulu. Sekejap saya tukar Bojeng lain sekejap. dulu. Hasrul Nizam tengok semat dah bojeng dia. Sempat bojeng dah. Hafizan tak ada kursi gamer Hafizan? Tak nampak kursi gamer awak? Tidak. Tak ada? Ya ke? Ni semua sorok kursi gamer masing-masing ni. Bukan golongan kluster kayangan Marah Izham. Duduk sendiri. Marah Izham. Aduh. Saya 5 tahun lagi kena beli juga kursi gamer untuk anak saya ni. Mana Izul Haziq ni pakai maskara tak siap lagi? Lain saya ni lah. Lain tak Sekejap. okey. Okey tak apa. Kita teruskan dengan pembentangan dulu lah. Siapa nak bentang Okey, dulu? slide saya nampak. Nampak? Okey. Nampak Nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kumpulan 2 akan membentangkan haji dan pengertian haji dan umrah dan jenis-jenis haji. Dan di kumpulan saya ialah saya Izul Haziq Zulkifli. Saya Muhammad Hafizan bin Zaini. Boleh. Okey. Dan seterusnya Hasrul Nizam bin Nurizan. Okey. Dan Muhammad Solihin bin Abdul Rahim. Okey. Typo ni. Abdul Rahim. Dia Abdul. Okay. Buat malam lah ni, pukul 12 lah ni. Okey, haji ialah rukun Islam yang kelima. Haji ialah bertamu ke tanah suci untuk melaksanakan amal ibadah sesuai dengan syarat rukun dan waktunya. Ditetapkan pada siapa yang mampu dan mempunyai persediaan yang cukup dan persediaan bagi keluarga. Dan umrah pula boleh dilakukan pada bulan-bulan selain bulan Zulhijjah. Okay. Bulan Zulhijjah. Okey. Seterusnya saya kasih kepada Roy, Hasrul Nizam. Roy, nama Roy Roy. Hasrul Nizam panggil Roy. Okey, Roy Okay.
Okey. Seterusnya pengertian haji dari segi bahasa ialah menuju atau mengunjungi. Dari segi istilah mengunjungi Majlis Al-Haram iaitu Kaabah pada bulan haji iaitu Zulhijjah serta melaksanakan perkara yang wajib bagi ibadah haji. Rukun Islam dan menjadi kewajipan kepada seluruh umat Islam. Ia dilakukan jika kita berkemampuan dan melaksananya dikira wajib sekali seumur hidup. Lebih dari itu maka ia dikira sunat. Seterusnya saya bagi kepada Muhammad Solihin. Seterusnya adalah jenis-jenis haji. Kita ada 3 jenis haji iaitu haji ifrad, haji tamattu' dan haji qiran. Untuk haji ifrad, kita akan mengerjakan haji ifrad dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan umrah setelah selesai amalan haji. Yang ini diafdalkanlah untuk buat. Yang kedua adalah haji tamattu' dilaksanakan oleh jemaah haji Malaysia. Biasa dilaksanakan oleh jemaah haji Malaysia. Mengerjakan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji. Kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Kemudian kita ada haji qiran. Dia ada 2 cara. Cara yang pertama, berniat mengerjakan haji dan umrah serentak dalam bulan haji. Kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib haji. Umrah pula dikira selesai sebaik saja selesai menunaikan haji. Untuk cara yang kedua, berniat mengerjakan umrah sahaja, tetapi sebelum tawaf ia berniat mengerjakan haji. Kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib haji. Itu untuk 3 jenis haji. Itu saja. Saya serahkan kepada Izul Aziz. Itu saja. Itu saja. Bukan ada Sebab, bukan bawah ni bukan ada kesimpulan ya? tak ada. Itu tajuk lain. Boleh pula macam tu buat. terlebih. Ke termasuk tugas saya lain. Awak ni pakat muat je ni. Okey, terima kasih kepada kumpulan 2 mengenai haji. Sebenarnya haji ni dia banyak sebenarnya kalau detail rukun haji semua sekali. Tapi haji terbagi pada 3. Haji ifrad, haji tamattu' dan haji qiran. Kalau orang biasa kita Malaysia ni kebanyakannya ambil haji tamattu' lah. Saya pergi dulu pun haji tamattu'. Haji tamattu' ni dikata haji yang bersenang-senang. Iaitu haji yang santai-santai. Biasa kalau orang ambil haji tamattu' ni dia akan ke Madinah dulu. Lepas tu baru ke Mekah. Kalau haji qiran ni, haji qiran adalah biasa haji qiran ni sangat pendek. Biasanya kalau saya pergi haji ambil masa selama 42 hari. Kalau haji qiran ni dia ambil masa sekejap saja dalam 30 hari untuk mengerjakan haji. Sebab dia dah pergi ke last lah. Dia dah lalas baru dia buat haji qiran lah. Haji ifrad ni dia lama lah. Dia lama. So dia ada 3 kaedah haji ni. Sebenarnya kita ada banyak lagi untuk pendetailan mengenai haji ni. Ya, kalau kita nak detailkan satu orang kata satu semester tak habis mengenai haji ni. Sebab orang nak pergi haji pun dia punya modul nak pergi haji tu berapa minggu untuk kuliah haji. Tapi kita Malaysia ni memang terkenal di dunia menguruskan haji terbaik lah. Kalau awak pergi, siapa pernah pergi umrah, ya, kalau sebut je Malaysia, memang orang-orang di sekitar Mekah, Madinah sangat menyanjung orang Malaysia. Dia kata, oh Malaysia. Maknanya kalau orang Malaysia dia tak orang kata dia tak sebab kita nak masuk masjid tu dia akan check lah, dia akan check. Tapi kalau kita sebut Malaysia, dia tak check ketat sangat lah. Sebab orang memang jemaah haji atau umrah daripada Malaysia memang sangat dipandang tinggi lah. Ya, sebab kita mempunyai disiplin dan sistem pengurusan takbir urus yang sangat cekap, ya, berbanding dengan negara-negara lain. Ya. Sebab kalau pergi haji sebenarnya di Mekah, kalau pengurusan pergi dengan tabung haji ke atau swasta ke, setiap masa
kita sentiasa dibimbing. Jadi kita untuk orang kata untuk mendapatkan haji yang mabrur, haji yang betul, haji yang tepat tu memang orang kata memang senang lah kalau diuruskan oleh tabung haji. Sebab sebelum pergi tu memang sentiasa petugas-petugas dia akan sentiasa ingatkan kita apa perlu kita buat dan sebagainya lah. Kalau untuk utamanya orang-orang kalau kita tengok tok-tok kita, atuk-atuk kita yang pergi, yang kadang-kadang ilmu pengetahuan dia memang cepat lupa ataupun susah nak apa kata nak faham mengenai step-step dalam pergerakan-pergerakan mengenai haji tu, memang tak ada masalah sebab sentiasa dibimbing oleh petugas-petugas tabung haji lah. Itu yang memang hebat lah. Ya, memang hebat. Kalau kita berada di Mekah tu, jemaah kita memang tidak ada dalam kesusahan sebab sentiasa dipantau 24 jam oleh petugas-petugas tabung haji. Berlainan dengan kalau kita tengok negara-negara lain lah. Ya, negara lain dengan sistem yang tak terurus. Yang ada kadang-kadang pergi sendiri, pergi je boleh, balik tak boleh. So dia akan minta sedekah di luar-luar masjid untuk tambang dia orang balik semula. Ya, balik semula ke negara masing-masing. Okey, terima kasih kepada kumpulan 2. Seterusnya kumpulan 3. Kumpulan 3 mengenai apa ya? Muamalat Hajar, Nur Hajar Aisyah, Filzati, Siti Nabihah dengan Siti Musyfirah. Pengertian muamalat dan muamalat dalam Islam. Ada? Raja pun ada kursi gamer. Hebat aja. Streamer Ustaz, streamer. Itulah. Hebat ni. Izham. Saya tekak. Good luck guys. Siti Nabihah apa ada kursi gamer Siti Nabihah? Tak adalah. Dekat angkasa. Dekat angkasa lagi. Okey, Hajar ada, Siti Nabihah ada, Musfirah ada. Seorang lagi Filzati. Mana Filzati? Okey. Ustazah, saya punya juga tak boleh buka. Awak punya ni tak boleh buka? Tak ada gambar tak boleh buka? Okey, tak apa. Teruskan. Siapa yang mula dulu ni? Musfirah. Okey, Musfirah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Siti Musfirah dari kumpulan 3 dan ahli kumpulan saya Nur Hajar Aisyah, Filzati Syarah dan Siti Nadia akan membentangkan tajuk tentang muamalat. Pengertian muamalat. Muamalat itu adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia dengan memandang kepada titik-titik seperti jual beli, tukar menukar, pinjam-minjam dan sebagainya. Muamalat ini juga merupakan tata cara atau peraturan dalam perhubungan manusia sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat Allah SWT yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam. Nampak tak? Nampak. Okay. Tujuan muamalat ada 3, iaitu supaya di dalam kehidupan manusia tidak akan berlaku sesuatu kekurangan seperti rampas, ceroboh dan pada pemilikan serta tipu daya dan sebagainya. Kehendak manusia itu sendiri ialah meletakkan manusia nilai dan taraf yang tinggi sehingga beroleh keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, muamalat juga menentukan peraturan-peraturan berusaha dan bekerja untuk manusia dengan jalan yang halal. Seterusnya, jenis-jenis muamalat. Muamalat yang berasaskan kebendaan. Ada 2, ekonomi dan perkhidmatan. Okey. Ekonomi maksudnya cara-cara manusia mengagihkan sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Contohnya seperti jual beli, gadaian, perbankan, pertanian, perindustrian dan lain-lain. Untuk perkhidmatan,
memberikan perkhidmatan kepada orang lain, contohnya seperti penyewaan rumah, pinjam meminjam, pengangkutan awam, runding, cara, pendidikan dan lain-lain. Seterusnya, muamalat berasaskan kemanusiaan, kebajikan, menderma, memberi bantuan, sedekah dan lain-lain, pembangunan manusia, penyelidikan, kursus kemahiran dan lain-lain. Seterusnya, perkara berhubung muamalat. Murabahah iaitu jualan penambahan untung, iaitu menyebutkan harga modal barang-barang yang dibeli kepada orang yang akan membeli dengan memberi syarat supaya barang itu dibeli untung. Contoh, umpamanya seseorang berkata, barangku ini aku beli berharga RM100. Sekarang berilah aku keuntungan 10% lalu diterima oleh orang yang akan membeli. Maka penjual di atas mendapat untung RM10 dari modal belian berharga RM100. Tu Fil punya. Pin, sambung Pin. Pin punya. Excited pula baca panjang. Iaitu simpanan. Artinya barang yang diserahkan, diamanatkan kepada seseorang supaya barang itu dijaga dengan baik. Jadi barang wadiah itu bererti barang amanat yang harus dikembalikan kepada orang yang empunya bila ia datang meminta. Baik usalam bermaksud penangguhan penyerahan barang. Perkataan salam itu asal maknanya serah atau tangguh. Maksudnya di sini iaitu menjual sesuatu barang yang disifatkan kepada tanggungan seseorang, yakni jual secara pesanan atau order. Memesan barang. Al-ijarah iaitu upahan. Menurut istilah bahasa Arab, kalimah ijarah merujuk kepada bayaran yang diberikan kepada orang yang melakukan sesuatu kerja sebagai ganjaran kepada apa yang dilakukannya. Ar-rahnu, iaitu pajak gadai. Menjadikan harta benda sebagai jaminan atas hutang, iaitu maksudnya menjadikan sesuatu barang sebagai jagaran bagi sesuatu hutang dan menjadi bayaran sekiranya tidak berdaya membayar hutang itu nanti. Seterusnya, matlamat persyariatan muamalat Islam. 1. Menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur urusan manusia. 2. Pengiktirafan pemilikan harta melalui akad yang sah. 3. Segala urusan dalam muamalat Islam bertetapan dengan syariat Islam. 4. Menjaga kepentingan penjual dan pembeli serta penyewa dan pemilik. 5. Mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana melakukan suruhannya dan meninggalkan larangannya dalam urusan harian. Okey, peranan muamalat ada 6. Okey, yang pertama adalah muafakat secara Islam bagi melahirkan manusia yang berakhlak mulia dalam menjalankan suatu amanat. Okey, yang kedua, kita menggalakkan manusia supaya rajin bekerja bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga, masyarakat dan juga negara. Okey, yang ketiga, supaya semua kegiatan ekonomi yang dijalankan bersih daripada sebarang perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Dan juga kita perlu meninggalkan perkara-perkara yang keji seperti riba, rasuah, menipu atau sebagainya. Okey. Yang keempat. Yang keempat, memudahkan manusia untuk merasai kurniaan Allah dengan cara yang betul dan diredai. Dan jika sekiranya tiada peraturan bermuamalat, manusia akan melakukan apa saja untuk memperoleh harta yang banyak dan juga akan menggunakan harta mengikut nafsu tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Okay, seterusnya, mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Muamalat juga dijalankan berlandaskan syariat Islam akan melahirkan
masyarakat yang aman dan jauh daripada sebarang penipuan, pemerasan, ketidakadilan, memonopoli harta dan sebagainya. Okay, seterusnya, muamalat dalam Islam juga bertujuan bagi menghindarkan berlakunya sebarang penindasan sesama manusia. Dan Islam juga mendekah umatnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan yang akan menyusahkan pihak yang ditindas. Okey, bagi fadilah muamalat juga ada 6. Okey, yang pertama, memperoleh harta kekayaan dengan cara yang diredai oleh Allah. Seterusnya, seseorang juga dapat menggunakan sebahagian daripada hartanya pada jalan kebajikan. Okey, seterusnya peraturan dalam muamalat mengikut Islam secara tidak langsung boleh melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Okay, seterusnya, ianya akan mewujudkan masyarakat yang adil, bertanggungjawab, amanah, jujur dan terhindar daripada melakukan perbuatan yang tidak baik. Okey, seterusnya, seseorang yang menggunakan hartanya untuk faedah orang lain akan beroleh pahala daripada Allah SWT. Dan yang terakhir, orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah akan mendapat keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey. Terima kasih kepada kumpulan 3. Satu pembentang yang baik mengenai muamalat. Muamalat ni more kepada urusan, contohnya urusan jual beli, urusan dia ada urusan kongsi untung dan untung lah, keuntungan. So dari segi muamalat saya kongsi sedikit ya. Boleh tukar awak punya share screen awak. Tutup Okey. Okay, terima kasih kepada kumpulan 3. Saya sambung sikit lagi mengenai muamalat ya sebelum kumpulan lain. Sekejap. Okey, mengenai muamalat, kalau kita tengok dia ada saya tambah sedikit. Dia ada nilai hukum atau hukum asas dalam muamalat, ada yang halal, apa yang dikatakan halal, sunat, harus, yang dibolehkan dan juga makruh. Jual beli, sama ada jual beli apa yang dikatakan halal. Sekarang ni banyak isu mengenai jual beli online. Macam mana tata cara jual beli online dan sebagainya, kan? Jual beli yang halal, yang sunat, yang harus, yang dicela, yang tidak digalakkan. Macam mana jual beli ataupun urusan perniagaan kita, yang mana yang makruh. Dia ada berbagai-bagai cabang lah. Kalau tengok begitu juga dalam ekonomi Islam, kita tengok ada jual beli ataupun urusan perniagaan yang boleh merosakkan, melampaui batas, bersikap zalim, tindakan buruk, bersifat tidak jujur dan menyesatkan. So sekiranya kita berjual beli dalam urusan keusahawanan dan sebagainya, pentingnya kita memelihara dari segi supaya tidak berlakunya riba ataupun terlampau nak untung, kita melakukan satu kezaliman. Ya, contohnya tadi dia katakan 10%, tapi ada orang nak untung banyak. Dia modal dia RM10 tapi dia jual sampai RM20. Dia ambil 50% daripada keuntungan. Tu dia katakan zalim lah. Ya, dalam Islam kita tak boleh margin keuntungan kita yang terlampau tinggi. Dia ada hak-hak dia yang tertentu lah. Mestilah persetujuan antara kedua-dua belah pihak. Ya. Begitu juga dalam urusan ekonomi yang lain, konsep perolehan harta, penggunaan agihan dan hak penerima. Contohnya kita gaji mak ayah kita atau awak nanti kerja, gaji yang kita dapat, macam mana kita agihkan? Berapa peruntukan untuk diri sendiri, berapa peruntukan untuk keluarga, berapa peruntukan untuk anak-anak dan juga peruntukan untuk kita sedekah kepada orang lain, sebab di samping harta kita ada harta orang lain. Ya, sedekah walaupun RM1 sebulan atau RM10 sebulan pun itu dah dikira satu perkara yang sangat dituntut, yang sangat sunat lah dalam Islam, yang sangat digalakkan dalam Islam. Tak perlu banyak pun.
Contohnya dalam sebulan kita peruntukkan RM50 untuk kita nak sedekah. Itu dah satu benda yang sangat-sangat digalakkan dalam Islam sebab harta kita tak boleh nak bawa hingga ke kubur. Ya, itulah yang kita akan bawa hingga ke akhirat nanti. Kan? Orang sebanyak-banyak pun harta dia simpan, dia tak nak guna, tapi masa meninggal kita tak bawa pun harta. Orang tak tanam kita dengan harta, kecuali kalau orang Cina lah. Orang Cina memang dia tanam dengan duit. Sebab kepercayaan orang Cina di akhirat di alam kubur nanti atau di akhirat nanti dia nak guna duit tu. Nak guna duit tu kan. Sebab tu kita tengok masyarakat Cina, dia sangat berkira dengan duit. Dia sangat berkira. Kalau berniaga dia, kita tengok orang Cina, macam mana orang Cina berniaga. Ya, orang Cina dia berniaga, dia tak dengki antara satu sama lain. Contohnya kita pergi hardware lah. Kita pergi kedai hardware, kita kata nak beli satu barang. Dia kata kesini tak ada, nanti sekejap saya pergi ambil sana. Maknanya dia di antara setiap hardware yang ada di sekitar dia tu, dia semua kerjasama. Kalau tak ada hardware, tak ada barang dekat hardware dia pergi ambil dekat hardware kawan dia yang juga yang buka kedai hardware. Itu prinsip orang Cina. Tapi kita orang Melayu, kalau kau buka kedai hardware, aku pun buka kedai hardware, kita dah siap. Kalau tengok kawan kita, tengok orang kawan sebelah kedai sebelah maju sikit, dah mula dengki. Tu sikap, bukan sikap orang Islam lah, sikap orang Melayu lah. Sikap kita orang Melayu. Kan? Kita daya saing berniaga kita ni banyak kepada negatif daripada positif. Kita tak ambil daripada sikap orang-orang bukan bangsa kita. Kan? Kalau kita tengok orang Cina macam mana, usaha ke berniaga lah. Bagi saya masuk universiti pun, masuk belajar pun, saya ingat saya dulu masa saya masuk UKM, student Cina ni bila dia masuk, dia jadi freshie, ya, di mana senior dia akan kumpulkan freshie ni dalam satu tempat di mana dia akan tolong sebanyak-banyak beri nota, beri buku yang dia orang tak guna kepada freshie dia. Itu dia orang macam mana bangsa lain. Begitu juga dalam bisnes. Mereka saling bekerjasama antara satu sama lain. Mereka untung je, mereka tetap juga pakai kereta buruk tu, tak ada nak pakai kereta baru. Kita orang Melayu kaya sikit kan. Kereta baru, rumah baru, rumah besar. Kan, isteri pun tambah ya. Kalau orang Melayu lah kan. Bukan Islam lah, orang Melayu. Sikap orang Melayu kita lah. Tapi kalau Islam tak sebenarnya macam tu. Ya, kita sebenarnya banyak kepada adat, bukan banyak kepada kita sebagai seorang orang Islam. Kita banyak kepada adat kita sebagai orang Melayu yang sentiasa layu lah. Kita tak nak macam tu. So dalam Islam, konsep perolehan harta, guna, agih, semuanya dalam Islam. Sebab itu dia perolehan, Islam melarang beroleh harta dengan cara menipu. Tak boleh dengan cara menipu. Ya. Contohnya kita nak rezeki kita halal daripada belajar ni lagi, sebenarnya kita kena tetap dah dengan cara yang betul. Sebab segala pendapat kita adalah sumber yang kita dapat, cara yang kita dapat, cara kita belanja. Kan? Kalau kita sebab daripada diploma awak ni, awak akan sambut ijazah. Daripada ijazah yang awak dapat tu, awak akan dapat pekerjaan, betul? So, biarlah sumber kita tu dari sumber yang betul. Bukannya masa belajar, bukan habat kelas DDT 2 bina, DDT 2 bina bagus semualah, habat kelas lain lah ni. Kan? Ya. Bukannya masa kita belajar, kita tiru kawan kita. Masa kita belajar kumpulan, kita tak buat pekerja kumpulan. Kawan kita je buat kan. Bukan habat kelas ni lah, kelas ni bagus semua, habat kelas lain lah ni kan. Ya. So, biarlah dengan cara yang betul. Dapat diploma tu, diploma yang halal. Bukan sebut saya kata halal ni, diploma tu kan ada cop pula, JAKIM halal. Bukan. Maksud dia, kita belajar tu, biar kita belajar tu, kita usaha kita betul lah. Usaha yang betul. Bukan usaha yang tak betul. Ataupun peperiksaan alternatif. Kan, ada isu baru-baru ni semester lepas. Peperiksaan alternatif ada yang bagi kawan meniru dan sebagainya. Kita sebenarnya nak tolong kawan. Tapi sebenarnya bila kita tolong kawan kita, kita juga terjebak. Kita tak nak macam tu lah. Kawan kita pula
ambil jawapan kita, ditulis nama dia je. Jadi semua sebiji. Tak naklah macam tu. Ya, kalau awak ada masalah, tanya, maklumlah pada pensyarah kan. Janganlah ambil kawan punya jawapan. Boleh hantar kod lain, bukannya hantar kod SIDOS je ke, kod mana kan. So orang kata banyak bertanya. Sebab bila kita niat kita nak tolong kawan, tapi sebenarnya kita sendiri pun terkena kan. Kita tak nak jadi macam tu lah. Biarlah orang kata pengalaman menjadikan pengajaran kepada kita. Kita tak nak macam tu. Ya, bukan kata kita ni tak bagus. Ya, tapi sebab niat baik kita telah membinasakan kita. Kita tak nak jadi macam tu. Dan pasal-pasal kita pun kena carry modul juga kan. Tak nak jadi macam tu lah. So dia kata Islam melarang perolehan harta dengan cara menipu, mencuri, rasuah, riba, makan harta anak yatim, penindasan dan seumpamanya. Ya, harta anak yatim. Contohnya kita tengok dari segi pembagian harta pusaka. Bila ada adik-beradik perempuan, so harta akan diserahkan kepada, kalau faraid, pak saudara, betul ya? Pak saudara. So pak saudara sebenarnya dia dapat harta tu bukan untuk dia. Pak saudara tu bila dia dapat harta, dia kena jaga anak-anak saudara perempuan itu. Tapi bila dia tak jaga anak saudara dia yang perempuan tu, dia makan harta anak yatim. Tak boleh. Bukannya dapat harta tu sebenarnya harta untuk dia. Bukan. Dia adalah sebagai harta yang diberikan kepada dia adalah untuk menjaga anak-anak saudara dia perempuan tu. Sebab tu Islam sebenarnya dia buat cantik dah. Kita je orang kita je, orang Melayu lah, bukan orang Islam lah. Saya kata orang Melayu kita ni, bila pembagian harta pusaka je semua berebut nak harta. Tapi tak faham konsep. Kenapa harta tu diberi kepada, kalau tak ada anak lelaki, nasab tu diberi kepada pak saudara. Ya, kalau ada adik-beradik lelaki, adik-beradik lelaki akan dapat lebih daripada adik-beradik perempuan. Kenapa lebih? Kan kita tengok sekarang ni ramai, walaupun ada adik-beradik lelaki, biasanya yang jaga mak ayah kampung kalau dah tua siapa? Anak perempuan juga kan? Anak lelaki tak jaga kan? Isteri dia apatah lagi nak jaga kan? Memang tak lah kan? Kerak jari lah nak jaga kan? Memang tak jagalah. Tapi kenapa dia berikan lebih kepada anak lelaki? Sebab anak lelaki sebenarnya tanggungjawab dia besar. Dia bukan setakat jaga isteri dia, anak dia, ibu dia, kakak dia, adik perempuan dia tetap kena jaga. Orang lelaki ni tanggungjawab dia besar. Bukan sebab Allah kurniakan dia harta yang banyak, bukan untuk diri dia je. Dia kena jaga. Dia kena jaga adik perempuan dia. Dia kena jaga mak dia, kakak perempuan dia. Kalau adik perempuan dia tak pakai tudung, keluar rumah, ya, dia ada tanggungjawab juga. Ada saham juga ni. Dosa ni sebab tak nasihat adik perempuan dia, tak nasihat kakak dia. Ya, kena jaga aurat dan sebagainya. So tanggungjawab orang lelaki ni besar. Bukan sikit je kan, tanggungjawab dia besar. Ya, orang lelaki kena ingatlah tanggungjawab awak sangat besar. Sebab tu orang lelaki dia kena ada ilmu lebih daripada perempuan. Ilmu agama, ilmu paduan itu lebih daripada orang perempuan. Sebab dia kena jaga keluarga dia. Bukan setakat isteri dia, tapi mak dia. Dan juga adik-beradik perempuan dia. Ya, orang lelaki kena ingat. So orang perempuan kena ingatlah. Bila awak kahwin, yang datang dengan hantaran tu bukan setakat kosmetik, bukan setakat telekung, bukan setakat handbag mahal je. Tapi atas pa tu juga, orang Terengganu dia panggil pa lah. Tempat hantaran, tempat letak hantaran tu kan. Di atas hantaran tu juga adalah keluarga yang lelaki. Dia kena jaga keluarga dia. Ya. Perempuan, dia tak jaga keluarga mertua dia pun tak apa. Sebab kalau dia jaga itu ihsan kepada dia. Bukan tanggungjawab dia. Ya. Itu adalah merupakan ihsan kepada dia untuk jaga keluarga suami dia. Kalau dia buat, dia akan dapat pahala yang banyak. Kan? Tapi kalau dia tak buat, tak adalah ditanggung dosa. Kan? Tapi biasa perempuan, kalau dia dah kahwin, kalau dia sayang ke suami dia, dia akan jagalah mak mertua dia. Ya. Perempuan ni dia payah sikit nak serasi dengan mak mertua. Kan? Payah sikit nak serasi dengan mak mertua. Terutamanya orang sekarang. Orang sekarang ni payah nak serasi
dengan orang tua kan. Kita orang sekarang bukan habat kelas DT2B lah. DT2B bagus belakang lah. Perempuan-perempuan kat DT2B ni muka apa berjuah, ada nur belakang ni. Ada cahaya belakang ni kan. Ya. Susah nak berkomunikasi. So kena pandai lah. Orang lelaki dia kena pandai. Nak jaga hati isteri, nak jaga hati mak ayah. Dia cukup kena pandai. Okey, penggunaan. So tadi contohnya kita dapat duit. So sumber yang halal. Penggunaan, ya, kita guna duit kita tu macam mana? Dikatakan utama dulu kalau orang lelaki kalau dah kahwin, utama dulu adalah kepada anak dan isteri dulu. Ada lebih barulah beri kepada ibu bapa. Ya, kita ni nak apa, jaga mak ayah pun bukan setakat orang kata kita nak bagi dari segi harta, tetapi juga dari segi tenaga, doa dan sebagainya. Ya, yang pertama kena beri untuk anak dan juga isteri dulu. Anak kalau dah 18 tahun ke atas sebenarnya tak wajib dah atas mak ayah untuk bagi awak pendidikan. Awak 18 tahun tu awak dah boleh berdikari dengan sendiri. Kalau mak ayah 18 tahun macam awak sekarang ni 19 tahun, mak ayah orang kata support lagi awak untuk belajar, itu adalah ihsan yang terbaik daripada kedua ibu bapa. So bila ihsan daripada kedua ibu bapa tu, kita kena menggunakan sepenuhnya lah. Ya, kena menggunakan sepenuhnya. Okey. Selepas daripada kedua ibu selepas daripada anak dan isteri, diri sendiri dulu. Diri sendiri ni bukan kata kalau orang lelaki tu beli apa? Biasa orang lelaki berapa? Yang dia penting sangat. Ya. Macam-macam dalam cek ni, gempak lah, dekat air papan lah. Apa dia? Apa Ustazah? Orang lelaki biasa kalau dia ada duit gaji, dia beli apa dulu? Biasa dia akan settle dekat motor. Dia akan bayar Game. Bagi mak ayah. Bagi mak ayah. Betul lah. Dekat motor dia, dekat tak pun game. Game Zaza, game Zaza, game. motor Fitnah. Ya Allah. Dia tak ada bagi mak ayah. Ya Allah. Jangan terasa, bukan korang, lelaki lain. Yang marah-marah ni kenapa? Tak marah. Okey. Nanti kan pecah pula team ni atau meet ni kan. Okey, biasanya bukan kelas ni lah, lelaki kelas lain biasanya kalau yang obses pada kereta akan beli sport ring kereta. Kalau obses pada sekarang ni PKP ni orang sibuk dengan basikal. Beli aksesori untuk basikal dan sebagainya. Orang lelaki dia macam tu je, dia punya kehidupan dia sehari-hari, tak macam kita orang perempuan kan. Kita orang simple. Perempuan kita bukan kelas ni lah, perempuan kelas lain lah, perempuan kelas lain sibuk dengan baju, dengan tudung, dengan macam-macam lah kan. So first saya kata kalau dah isteri dan anak, lepas tu kepentingan diri. Lelaki dia kena kepentingan diri kena adalah kalau kena jaga kesihatan, kena jaga kebersihan, kena ada juga spend untuk diri sendiri. Lepas tu lebih lagi untuk mak ayah, lebih lagi spend sikit untuk saya kata tadi untuk sedekah dan sebagainya. Ya, tu kena ingat. Okey. Agihan dan hak menerima. Begitu juga kalau kita lihat dari segi agihan daripada sumber awam, sumber negara, hendaklah diagihkan sama rata kepada semua. Sekarang ni kita lihat sekarang ni kita tengok B40 banyak dapat kan, BSH lah macam-macam dapat B40 kan. M apa? B40 M kalau saya ingat saya T20 apa lagi? M apa daripada M apa ya? Ada tu dia, kalau B40 tu banyak dapat orang kata sumbangan kalau nak belajar, adanya beasiswa dan sebagainya lah. Ya, dia beasiswa kena pendapatan
kurang daripada 5,000 ya, 5,000. Boleh dapat beasiswa lah kan. So agihan-agihan yang sama rata itu yang dituntut dalam Islam. So faham dari segi muamalat ni? Boleh. Okey, kita teruskan dengan kumpulan 4. Kumpulan 4 siapa? Saya Kamalia, Okay. Maisara dan Aina Soleha. Okey. Kumpulan 4 peranan institusi zakat ya. Okay, Kamalia. Aina, mana Aina? Sebenarnya saya nak kenal orang pun, berarti tak nampak muka. Jawab saya tak? Okey. Aina kenapa tak pakai maskara lagi? Tak. Aina dengan Maisarah. Mana Maisarah? Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup 4 akan membentangkan tentang peranan institusi zakat. Okay. Nama ahli kumpulan yang pertama saya iaitu Kamalia Ilham Yasara binti Kamal Arifin. Nombor matrik saya 25 DDT 20F 2052. Okay. Nama saya Nur Maisara binti Abdul Rahman. Nombor matrik 25 DDT 20F 2028. Apa ni Izham kata SDD ni? Siapa SDD? Tak, itu smiling emoji. Oh, smiling emoji. Sorry. Dengar Mai. Saya Muhammad Soleha binti Nur Amini. Nombor matrik 25 DDT 20F 2031. Okey. So yang pertama saya akan memberitahu tentang maksud zakat. Untuk daripada pengertian bahasa, zakat tu bermaksud suci dan subur, termasuklah bersih, berkat, berkembang dan baik kepada harta zakat, pembayar zakat dan penerima zakat. Daripada segi syarak, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Zakat punya hukum pula wajib untuk semua umat Islam. Siapa yang tak buat zakat akan dikenakan denda ataupun kena masuk penjara di bawah section, saya tak ingat section apa, tapi adalah. Next slide. Fungsi institusi zakat, yang pertama adalah mempertingkatkan nilai hidup pemberi. Yang kedua, membersihkan dan menyuburkan harta, membantu pihak yang memerlukan, memperkukuhkan ikatan silaturahim. Institusi zakat ni sebenarnya badan bukan kerajaan yang mengutip, menyelia, mengurus. Lepas tu dia agihkan wang zakat mengikut syariat Islam. Institusi objektif institusi zakat saya serahkan kepada Mai. Okey, seterusnya institusi zakat objektifnya adalah yang pertama, mengurangkan kadar kemiskinan, kedua, mengeluarkan mereka dari belenggu kemiskinan, dan ketiga, mendidik penerima untuk berdikari. Next. Dan ini adalah contoh bayaran kadar zakat fitrah yang berada di Malaysia mengikut negeri masing-masing lah. Okay, next. Seterusnya adalah afnaf zakat. Afnaf ni maksudnya golongan yang menerima zakat. Yang pertama, asnaf fakir, orang Islam yang tidak mempunyai hasil usaha. Kedua, asnaf miskin, orang Islam yang mempunyai harta dan hasil usaha pekerjaan untuk menanggung kehidupan dirinya dan tanggungjawab ditauliah oleh sultan atau naibnya untuk penyelenggaraan hal-hal zakat. Dan keempat, asnaf
mu'alaf adalah orang yang baru memulai Islam. Seterusnya saya serahkan kepada Aina Salihah. Okey, seterusnya asnaf riqab ialah hamba mukatab yang ingin memerdekakan dirinya. Yang seterusnya asnaf karimin, orang Islam yang berhutang untuk memenuhi keperluan asasi bagi keluarga, tanggungan dan masyarakat. Asnaf fisabilillah, tiap-tiap perbuatan atau perkara yang menjurus kepada keperluan dan masalah untuk menegakkan syiar Islam. Yang terakhir ialah asnaf ibnu sabil, orang Islam yang kehabisan perbelanjaan dalam Islam. Seterusnya ialah cara untuk memohon zakat. Antara syaratnya ialah Islam, warga negara Malaysia, telah berdaftar sebagai penerima asnaf fakir atau miskin di negeri masing-masing. Bagi yang belum mendaftar, hendaklah mengisi borang bantian. Yang terakhir ialah tidak menerima bantuan dari mana-mana pihak. Okey, cara pembayaran zakat ada 3. Yang pertama ialah boleh pergi ke kaunter atau pusat pembayaran zakat. Yang kedua, melalui bayaran pandu lalu. Yang terakhir ialah pembayaran atas talian. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan 4. Satu pembentangan yang baik mengenai zakat. So complete ya, zakat yang diterangkan. So zakat fakir dan miskin. Apa dia fakir, apa dia miskin? Siapa boleh jawab? Apa dia fakir, apa dia miskin? Fakir tiada harta, miskin ada harta tapi sedikit. Ada sikit. Dia contoh macam ni. Orang miskin, contohnya sehari dia perlukan RM30. Tapi dia hanya dapat RM20 je sehari. Kerja yang dia buat tu dia hanya dapat RM20 je sehari. 2/3. Ya. Fakir, dia perlukan sehari RM30 tapi dia hanya dapat RM10 sahaja. Itu dia kata fakir. So, ada beza fakir dan miskin. Ya. Ada beza fakir dan miskin. Maknanya orang fakir maknanya miskin kuasa 2. Dia miskin. Double miskin. Orang miskin tapi fakir ni lebih miskin daripada orang miskin. Kita kena faham lah. Ya. Dan kalau kita tengok zakat ni, pengurusan zakat ni, kita tengok kalau contohnya awak nak belajar, dia ada sebenarnya peruntukan untuk menuntut ilmu. So pernah tak ambil daripada pusat zakat negeri masing-masing? Pernah tak minta masuk politeknik? Pernah tak minta? Tak pernah minta? Tak pernah minta? Ada? Daripada yayasan? Tak ada? Tak pernah minta? Ruginya awak. Ya? Contohnya awak ambil diploma. Contohnya yayasan. Kalau anak saya yayasan Pahang. Walaupun anak saya yayasan Pahang. Yayasan Pahang. So kalau tapi dia bagi satu sekali je lah masuk institusi, dipanggil grant untuk IPT. Kalau yayasan Pahang dibagi 500. Kalau contohnya semester pertama nak masuk ke institusi lah. Anak saya dapat 2. Satu yayasan Pahang, satu yayasan Terengganu. Sebab saya orang Terengganu. So ibu bapa yang lahir di negeri tu, walaupun anak dia lahir di Pahang, tapi ibu bapa yang lahir di negeri tersebut dapat juga. Macam saya, anak saya 2 lah. Satu yayasan Terengganu, satu yayasan Pahang. So yayasan Terengganu dapat 900, yayasan Pahang dapat 500. So bolehlah cover untuk mula-mula nak masuk universiti kan. Pusat zakat pun ada sebenarnya. Awak tak tahu Pusat zakat pun ada. Awak boleh minta dengan pusat zakat masing-masing. Kalau awak tak minta masa diploma, masa awak nak sambung ijazah nanti awak minta lah. Tapi dia sekali saja. Kalau awak minta dah diploma, ijazah awak tak boleh minta dah. Macam PTPTN ke Zaza? Tak, dia macam dia derma siswa. Dia macam dibagi bukannya pinjaman. Dia bagi one off je lah. One off je. Maknanya sekali first awak daftar, hari pertama awak daftar ke institusi tu dia bagi macam tu je. Boleh lah untuk cover nak beli barang keperluan dan sebagainya kan. Rugilah awak tak minta. Ya. Kena minta. Kan tak tahu selama ni? Tak tahu? Siapa mak ayah? Tahu siapa mak ayah cikgu ke? Dia ada pula. Kalau masuk ke persatuan kesatuan guru-guru kan. Guru-guru Malaysia tu ada juga dapat.
Rugilah kalau awak tak minta, ya. Rugilah sebab hak awak ada. Hak awak ada, ya. Itu adalah merupakan satu, orang kata satu benda yang awak perlu tuntut sebab awak termasuk dalam untuk golongan-golongan yang diberikan zakat. Sebab untuk ilmu, ya, menuntut ilmu. Kena tahulah, ya. Kena tahu. Okey, seterusnya saya rasa jelas sebab zakat je jelas, kawan kita dah bantah dengan terbaiklah. Seterusnya kumpulan las. Kumpulan las siapa? Dua orang ni kan Mimi dengan Aida Shakira, konsep perbankan Islam. Okey, Aida dengan Mimi. Okey. Ya, Ustazah. Okey. Cantik bilik Aida. Nampak tak Ustazah? Nampak. Okay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mimi dari kumpulan 5 nak bentangkan pasal institusi kewangan Islam, konsep perbankan Islam. So saya intro diri saya dulu, Aida Shakira binti Safarudin, Novometrik 25 divisi 20F 2035. Nama saya Mimi Norai binti Bakri, nombor metrik 25 DDT 20F 2050. Slide first ni saya serahkan kepada Mimi. Konsep perbankan Islam, sistem perbankan Islam yang patuh undang-undang Islam iaitu undang-undang syariah. Prinsip asas yang dipatuhi oleh Bank Islam ialah ada 3. Tidak boleh mengenakan unsur faedah yang menjuruskan kepada riba. Yang kedua, produk dan perkhidmatan mestilah halal dan patuh syariah. Dan yang ketiga, menawarkan produk dan perkhidmatan dengan unsur-unsur haram seperti riba, gharar, zoom, iktikar dan maisir. Tiada unsur faedah ataupun dari seginya bunga hutang diharamkan, tidak boleh melibatkan sebarang urusan yang berunsurkan riba dan cas faedah. Mengelakkan elemen haram dalam kewangan Islam ada 4. 1, halal dan patuh syariah. Yang kedua, alkohol, perjudian dan sebagainya mempunyai unsur haram tidak dibenarkan. Okey, slide yang seterusnya adalah berkenaan gharar. Okey, konsep gharar ini adalah meluas dan tidak dapat dijelaskan secara spesifik. Para ulama berpendapat bahawa gharar secara umum bermaksud sesuatu yang tidak diketahui akibatnya atau yang meragukan sehingga boleh timbul syak. Okay. Yang seterusnya adalah zulum. Zulum pula merujuk kepada penindasan atau aktiviti yang kejam dan zalim yang dilakukan oleh manusia. Oleh kerana zulum dilarang dalam Islam, perbuatan ini juga harus dielakkan dalam sistem perbankan Islam. Yang seterusnya adalah istikar. Istikar secara umum adalah menyembunyikan sesuatu. Dari sudut elemen jual beli pula, istikar lebih kepada menyembunyikan barangan untuk memperolehi keuntungan berlebihan. Yang terakhir adalah maisir. Maisir adalah aktiviti yang berunsur perjudian.
di mana pertandingan atau pertaruhan antara dua pihak akan mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Maisir adalah lebih spesifik daripada qimar. Dah? Dah. Okey, dan perbankan Islam. Sikit awak tak masukkan produk-produk dia. Okey, itu adalah perbankan Islam. So dia kata perbankan Islam dia ada 4 yang perlu dielak, iaitu yang pertama maisir judi. Maknanya tidak melibatkan untung satu pihak sahaja. Ya, contohnya bank je dapat keuntungan, kita dapat kerugian. Tak adalah. Yang kedua dia kata gharar, ketidakpastian. Contohnya dalam jual beli kereta. Contohnya kereta tu pernah aksiden. Tapi tak dimaklumkan bahawa kereta tu aksiden. Dah pernah aksiden. Kereta second hand lah ni. Itu dipanggil gharar, ketidakpastian. Ya. Yang ketiga zalim. Yang tak boleh zalim. Maknanya menindas, beri mancing keuntungan yang kakau kepada bank. Kita tak dapat keuntungan. Tak boleh. Ya. Yang keempat, dikatakan tadi unsur riba. Riba ni dari segi kita tahulah yang lebihan diambil keuntungan yang melampau-lampau, tak boleh. So itu adalah 4 konsep yang harus diutamakan kalau menerusi perbankan Islam. Kalau kita nak tahu perbankan Islam ni adalah senang je, mana-mana bank pun yang mengamalkan perbankan Islam dia ada I kat depan. Kalau I kat depan tu, itu memang diuruskan dengan cara Islam lah. Sebab tu kalau awak ada buku bank ke semua, baiklah ambil buku bank ataupun kad bank, kad kredit dan sebagainya, mestilah ada I yang berunsur kat Islam. Jangan ambil yang konvensional punya. So boleh? Boleh. So kita dah habis kepada pembentangan. Terima kasih kepada kelima-lima kumpulan kerana memberikan kerjasama walaupun saya bagi semalam dah lewat dah. Pukul 8 malam. Saya bagi petang ke malam? Saya ni dah ada unsur-unsur kenyanyukan lah. Saya bagi petang ke malam semalam? Petang. Saya bagi petang ya. So awak boleh melaksanakannya, membentangkannya dengan baik lah. Kalau sebab saya takut kalau kita buat untuk dalam kelas ni, saya takut 2 jam tu tak sempat pun kita nak bentang. Ya. Okey. Ya. Kena hantar ke tadi bendanya? Okey. Baru saya nak tanya. Pembentangan yang awak buat tu, so hantar dalam Google Classroom dalam tugasan tutorial 4. So saya ada Padlet kat situ. So masukkan dalam Padlet tu saya dah letak dah kumpulan-kumpulan. So kalau kumpulan 1 letak kat kumpulan 1, kumpulan 2 letak kat kumpulan 2 dan sampai kumpulan 5 lah. Letak awak punya slide tu dekat dekat bawah kumpulan-kumpulan tersebut. Boleh? Boleh? Boleh. Okey. So saya nak terangkan sekali lagi. Yang belum hantar tunjuk cara A ada seorang, tunjuk cara B ada 2 orang. Kalau awak tetap tak hantar, so saya akan ambil markah yang mana ada je lah. Jenis saya tak paksa. Tua-tua ni saya malah nak paksa, malah nak stress ya. Jenis saya senang je. Awak tak hantar, awak tak dapat markah. Itu saja. Kalau masa zaman-zaman saya mula mengajar dulu, saya garang gila lah kan. Student saya tengok dekat pintu tu dah menangis dah tengok saya. Dah tua-tua ni saya malah dah. Nak hidup tenang je. Ya. So, tapi saya harapkan sebab bagi saya awak adalah remaja pertengahan, dah dewasa dah nak ke dewasa. So, sekali saya cakap tu awak faham. So, atas awak. Kalau awak rasa bertanggungjawab, awak hantar. Awak tak rasa tak bertanggungjawab, awak tak payah hantar lah. Senang je saya. Okey. So, ada pertanyaan mengenai pembentangan? Ada tak pertanyaan mengenai pembentangan? So, pembentangan sebelum bentang, boleh hantar kat saya semak dulu. Kena hantar kat saya semak dulu. Sebab kalau dah final tu baru kita bentang. Saya tak nak nanti bentang benda yang tak lengkap, benda yang tak sempurna dan sebagainya. Sebab awak kena faham untuk pengajar Islam adalah penilaiannya adalah berbentuk efektif. Efektif ni dia akan bagi markah awak adalah berdasar rubrik markah awak adalah proses, bukan hasil. Hasil hanya 20% sahaja. So proses awak hantar saya semak dan sebagainya, itu proses-proses tu saya nak tengok kerjasama awak, hubungan kerja antara pasukan awak dan sebagainya. Kena lantik ketua kumpulan akan bagi markah untuk ahli-ahli kumpulan dia lah. Borang markah dah ada dalam GC, boleh tengok dalam GC. Boleh ambil dalam GC lah.
Boleh? Boleh. So pembentang awak kena hantar kat saya dulu untuk saya semak. So nanti semakkan tu awak masukkan dalam slide pembentangan awak. Begitu juga bukti kerjasama awak. Awak bincang dan sebagainya, tak kisahlah bincang dekat iPapan ke, bincang dekat MACD ke, bincang dekat mana-mana dalam WhatsApp ke, dalam awak buat Google Meet awak sendiri ke dan sebagainya, snap, awak letak dalam slide awak. Bukti perbincangan dan juga agihan kumpulan, agihan tugasan dalam kumpulan pun letak dalam slide awak. Boleh di bahagian lampiran. Faham tak? Boleh? Faham. Okey. So ada pertanyaan mengenai pembentangan. Ada tak pertanyaan lagi? Ada? Tak ada? Tak ada. Nanti senyap je. Ada. Mana Daing? Daing mana tidur dah ke Daing? Semalam tak tidur dia kata. Dia buat slide kesimpulan je. Dia punya tak tidur tu. Sakira lah. Sakira dia lebih, dia banyak auta ni. Okey, ada pertanyaan lagi. So hari Khamis jangan lupa ya, semua masuk untuk program solat Bestari. Nanti saya akan share memo untuk program solat Bestari. Ada pertanyaan lagi? Tak ada? Tak ada Ustazah. Okey. So hari ni kita habis awal. So saya akan berdiri awak untuk mentah ada masa 40 minit lagi awak boleh bincang untuk pembentangan sebab minggu depan dah cuti kan. So biasa cuti ni awak pun cuti lah kan. So kita jumpa lepas cuti, kita terus pembentangan. Lepas cuti kita terus pembentangan kan. Okay. Izam dah Dah. Okay, kita jumpa lagi selepas cuti. Selamat bercuti. Selamat tidur dengan lenor. Kan? Ustazah, cuti mana Ustazah? Saya esok saya outstation dekat Cameron sampai hari Nak ikut. Amboi. Duduk. Ustazah, naik genting Ustazah. Naik genting. Genting. Biasa dah pergi pantai tu ni. Ustazah nak oleh-oleh. Ustazahnya background dah pantai dah. Pantai saya teringat kampung saya ni, lama tak balik kampung ni. Allah. Saya cuti saya balik kampung. Lepas pergi Genting, outstation Genting, lepas tu balik kampung. Bawa anak-anak balik kampung, lama tak balik kampung. Untungnya ada kampung Tak ada kampung juga. Awak tak ada kampung. Tak ada. Awak tak balik poli ke? tidak. Tak. Berkeperluan. Tak berkeperluan. Sebab awak boleh buat dalam online je ya. Okey, kita jumpa lagi selepas cuti. Selamat bercuti. Assalamualaikum. Selamat cuti Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati Ustazah.